Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam keluaran Permata Iman. Kali ini kita terus menyambung perbicaraan kita yang lepas, iaitu mengenai tangkal dan azimat menurut pandangan Islam. Alhamdulillah, pada keluaran yang lepas kita sudah membicarakan definisi, pengertian, kesan mempercayai tangkal dan azimat ini menurut Islam, dan kali ini kita cuba mengetengahkan isu ini kepada yang kita fenomena masyarakat kita yang dekat kepada kita. Jadi Ustaz terus bersama kita juga pada hari ini, terus bersama yang Al-Fadil Ustaz Haji Syarul Azmi. Dan Ustaz, kita terus kepada soalan Ustaz. Jadi bagaimana ni Ustaz, kita mengenai tangkal dan azimat ini digunakan, adakah ia sama dengan petua ataupun kalau kita cakap pesan orang tua-tua yang sering kali kita amalkanlah dalam kehidupan masyarakat kita. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ini? Silakan. Baik, terima kasih Rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Soalan yang diajukan, adakah sama azimat tangkal ini dengan petua? Baik, azimat tangkal sudah kita ni jelaskan pada episod sebelumnya. Jadi berkaitan dengan petua ni, kita ni perlu lihat apa makna petua ni. Yang pertama adalah kalau kita ni perhatikan dari sudut bahasa, petua ni membawa maksud nasihat, petunjuk ataupun panduan yang berguna. Biasanya kita ni perolehi daripada orang tua-tua yang ataupun orang yang berpengalaman tentang cara melaksanakan sesuatu ataupun kita ni tu untuk mencapai sesuatu dengan berkesan. Contohnya petua awet muda, petua menguruskan badan, petua mencerahkan kulit, dan benda-benda ni dari segi logiknya, dari segi bahasanya memang indah sama dengan tangkal dan azimat tadi. Kita ni hanya perlu mendengar nasihat, dan pengertian lain yang dapat disimpulkan berkaitan dengan petua ni adalah sesuatu dapatan ataupun sesuatu kenyataan yang belum ada bukti ilmiahnya, yang belum dapat dibuktikan. Mungkin sesuai berkesan dilakukan oleh si A. Jadi dikongsikannya. Jadi itu dikatakan sebagai petua. Jadi memang dari segi pengertian penjelasan dari segi bahasa, petua tu indah sama dengan tangkal dan azimat tadi. Allahu a'lam. Okey, itu satu. Yang keduanya yang sering kali je ni Ustaz. Bagaimana dengan sesuatu sebagai contoh, mungkin Ustaz pun pernah lihat kertas ditulis sebagainya, perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran, kalimah Allah sebagai contoh, Muhammad, ataupun bait-bait ataupun potongan-potongan ayat yang tertentu ditulis, pastinya dilipat, kau simpannya di tempat ini. Jadi bagaimana ni Ustaz, perkara-perkara tersebut yang ditulis Al-Quran, adakah kita boleh anggap itu sebagai tangkal atau azimat juga? Baik. Berkaitan dengan tangkal dan azimat yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran, perlu kita ni fahami untuk menentukan hukum menggunakan tangkal dan azimat tersebut. Ulama telah menggariskan dua unsur yang perlu kita ni perhatikan. Yang pertama, adakah tangkal dan azimat tersebut menggunakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan yang kedua, bukan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita ni perlu teliti benar-benar. Kalau sekiranya tangkal dan azimat itu memang daripada ayat Al-Quran, ia diharuskan. Tapi kalau sekiranya bukan daripada ayat Al-Quran, hatta ia menggunakan tulisan Jawi, tapi kita ni indah faham apa maknanya, dan itu boleh kita ni tinggalkan. Takut-takut membawa kepada syirik dan sebagainya. Baik, berkaitan dengan penggunaan ayat-ayat tangkal ataupun azimat yang menggunakan ayat Al-Quran ini, perkara ini diharuskan berdasarkan dengan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Yang dijelaskan di sini bahawa Al-Quran itu diturunkan, bahawa ayat-ayat Al-Quran itu sendiri adalah penawar. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah penawar. Adapun perbuatan menggantung, kita ni gantung barangkali ayat-ayat Al-Quran ni, kalau kena bagi contohnya, kadang-kadang ada
orang sengaja dilipat dengan kertas kuning lagi dan sebagainya. Jadi pemikiran juga kenapa perlu kuning ni? Kenapa indah pink, kenapa indah biru dan sebagainya. Jadi perlu kita diperhatikan di sini. Tujuannya adalah adapun perbuatan menggantung itu dengan tujuan menolak ini kita ni memperoleh keberkatan. Keberkatan daripada ayat Al-Quran. Kita ni gantung, ayat Al-Quran itu ada keberkatan. Kalau sudah ada keberkatan dalam kediaman kita ni, bermakna kejahatan itu akan tertolak. Sebab itu, untuk lebih jelas, fatwa telah merumuskan bahawa yang pertama ada 3 syarat. Ada 3 syarat dalam membolehkan kita ni memakai tangkalan ni. Hendaklah satu, tangkal itu dengan kalimah Allah, yakni ayat Al-Quran, ataupun dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, hendaklah tangkal itu dengan bahasa Arab atau dengan benda yang diketahui ertinya. Jika ia benda ataupun selain daripada bahasa Arab. Yang ketiga, hendaklah orang yang memakai tangkal itu beriktikad bahawa bukan tangkal ini yang memberi kuasa ataupun yang memberi kesan, melainkan ia adalah takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kerana bukan kerana disebabkan tangkal, yakni Allah sahajalah sendiri yang akan memberi manfaat ataupun memudaratkan. Semuanya kembali kepada kepercayaan kita betul. ni, Ustaz. Dan perlu berhati-hati je ni, Ustaz, yang ayat Al-Quran dilipat-lipat ni kadang-kadang dibawa termasuk ke tandas dia kadang-kadang tanpa kita dicemari benda tu. Dan jadi bagaimana dan pandangan itu Ustaz? sebetulnya kalau ayat Al-Quran ni memang ada ditekankan lagi bahawa kalau sekiranya yang kita ni bawa tu ayat Al-Quran, perlu kita ni tinggalkan, kerana dikhawatiri makruh kalau kita ni membawa ke tempat-tempat yang indah sesuai. Sebab itu disimpan di tempat-tempat yang sesuai itu atas tanda kita ni menghormati. Jadi dia boleh suka-suka hati ni, terutama kadang-kadang yang tanpa kita ni tanpa kita ni sedari jua arah topi kita ni buat nama Allah dan sebagainya. Bukan pulang kita ni mengatakan kita ni masang azimat ataupun tangkal tapi kita ni mengagungkan dan sebagainya, dan ia lupa kadang-kadang masuk ke tandas. Dan ini harus kita ni berhati-hati. Betul. Baik, jelas di sana sidang penonton yang rahmatullah. Kita ni bercakap mengenai tangkal dan azimat ini yang perlu hati-hati dan kita perlu jaga. Jangan sampai kepercayaan kita ini lari dari kita yakin bahawa segala perlindungan, segala yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kita sudah bercakap tentang Al-Quran ni tadi Ustaz, atau mungkin Ustaz sedikit boleh tambah. Mungkin adakah cara yang dibenarkan dalam Islam ataupun bacaankah, ikhtiarkah yang sebenarnya tidak bertentangan dengan akidah untuk diamalkan sebagai azimat ni sebagai pelindung Ustaz? Mungkin ada cara sebagai untuk kita melindungi diri kita ini. Baik. Berkaitan dengan cara ikhtiar, selain daripada tangkal dan azimat ini, ada lagi satu perkataan yang selalu kita digunakan, iaitu jampi. Jampi-jampi ini pun sebetulnya indah dilarang di dalam Islam. Jampi-jampi ini dibolehkan. Jadi kalau akan menggunakan perkara-perkara tersebut, jampi, tangkal dan sebagainya ini, dan perlulah kita ni gunakan berdasarkan daripada apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk indah mendatangkan keraguan tentang keharusan jampi ini, ada satu hadis Nabi SAW yang maksudnya pada satu ketika daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kami menjampi dalam masa jahiliyah. Ini Auf menjelaskannya kepada Rasulullah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan mengenai perkara ini? Bagaimana pendapat Nabi berkaitan dengan jampi ini? Lepas itu Nabi menyuruh bacakan jampi itu. Dan apabila Nabi mendengar, tidak mengapa dengan jampi asalkan saja tidak ada padanya sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan satu hadis lagi telah menegah Rasulullah SAW daripada menjampi. Rasulullah menegahnya pada permulaannya, lalu datanglah menghadap keluarga Amr bin Hazam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, pada masa kami dulunya, kami selalu membuat jampi ini kalau orang terkena sangat kelejangking. Ini jampi-jampinya. Sama juga Rasulullah suruh baca. Apa jampinya tu? Bacakan, kata Rasulullah. Dan apabila Rasulullah melihat perkara itu, apa yang saya lihat tidaklah mengapa. Bahkan Nabi meneruskan sabda baginda,
Barang siapa yang berupaya mendatangkan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia diberikan manfaat itu kepadanya. Artinya di sini jampi itu dibolehkan selagi mana jampi-jampi ini bersifat kita ni tu indah bertentangan dengan agama kita ni. Salah satu barangkali yang boleh kita ni jadikan sebagai jampi-jampi ini ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang tertentu dan sebagainya, macam mana kita ni membaca ayat Al-Kursi umpamanya. Dan saya tertarik satu kisah yang dinyatakan oleh yang berhormat mufti kita ni sendiri. Pada satu ketika katanya berlakunya seorang pegawai ini menceritakan tentang anaknya ni selalu kepisan katanya. Selalu kepisan belajar kepisan. Dan ia seolah-olah macam tidur saja, tidak sadar yang ia itu kepisan. Kali ia terkenang pada peristiwa yang berlaku pada adinya. Pada adik yang berhormat mufti kita ni. Dan setelah berubatnya kita ni berubat ke sana kemari, si ibu tadi, ibunya mengatakan, "Bahnya pelihara tahu lehmonya. Dan aku lagi tahu macam mana akan mengubati." Jadi yang berhormat mufti tadi menulis dalam bukunya itu mengatakannya ia sendiri tidak tahu apa akan dibuat sebetulnya. Tidak ada pengalaman berkaitan dengan perkara ini. Maka apa yang dilakukannya adalah ia membaca surah Yasin. Ia membaca surah Yasin dan ada beberapa surah. Dan perubatan ini ada dinyatakan dalam buku tersebut. Jadi alhamdulillah sampainya ke Basar, masalahnya apa, kepisan pingsan ini indah lagi ada. Berkat daripada jadi istilahnya kita ni menjampi-jampi itu indah jadi masalah selagi mana ia menggunakan ayat Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir tertentu. Wallahualam. Maka itu saya anggap sebagai kesimpulan yang cantik daripada Ustaz. Masya Allah. Selagi mana ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kita percaya segala datang daripada Allah, itu tidak jadi masalah lah Ustaz. Insya Allah. Yang penting kita jaga sidang penonton yang dirahmati Allah. Akidah kita jangan sampai kita terpesong mempercayai yang bukan-bukan. Wallahu alam, itu sahaja untuk keluaran kali ini. Kita bercakap mengenai tangkal dan azimat, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada keluaran yang akan datang. Moga kita nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.